السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلف بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita sambung majmuk Salasi Rasail yang setelah berapa lama? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu juga. 3 minggu tak? 3 minggu lepas. Surah apa? 13 ke 14 yang Jawi yang? Ha? 13 Jawi. Rumi tak tahu. Oh geng Rumi semua ni, tak ada geng Jawi. Tapi tak silap 13, tapi tak tahu kat mana-mana dia punya tempat. Ha, betul. Atas tu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada atas. Ha. Ketiga. Ha. Yang Rumi, Rumi 27. Apa baca Rumi? Kata orang Jawi. Musim cuti sekolah, budak-budak masuk Jawi. Bukan masuk Rumi. Masuk Jawi, tapi baca Rumi. Apalah. Okey. Kita masuk, kita membahaskan tentang syarat sembahyang. Syarat sembahyang. Ada 9. Yang pertama, mengetahui Tuhan yang disembah akan dia. Itu dah selesai lah. Yang kedua, mengetahui akan masa waktu. Yang ketiga, yang itulah. Kita berhenti kat situ. Yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan ketiga, syarat sah sembahyang yang ketiga. Syarat sah. Tapi baguslah sebenarnya, tengok . Yang pertama, syarat sembahyang. Maksudnya syarat sah sembahyang. Cuba kita perhati. Syarat sah sembahyang yang pertama, mengetahui akan Tuhan yang disembah akan dia. Tahu Tuhan yang disembah. Pernah jumpa kitab-kitab lain? Syarat sah sembahyang, menghadap kiblat. Jumpa? Biasa jumpa. Suci pada hadas kecil. Biasa. Suci pada hadas besar. Biasa. Suci pada najis. Semua biasa dengar. Tapi syarat sah sembahyang kena tak kenal Tuhan atau kena tahu Tuhan. Tak ada. Menarik yang pertama ni. Yang kedua, masuk waktu kita dah bahas. Yang ketiga, mengetahui akan segala rukunnya dan sunatnya. Rukun tu wajib, sunat tu tak wajib lah. Sunat-sunat lah. Rukun tu wajib. Mengetahui akan segala rukunnya dan sunatnya. Yang ini pun setengah kita ada tulis juga, setengah kita tak tulis pun. Apa maksud tahu? Dia kena tahu yang mana satu rukun, yang mana sebenarnya 3 dengan 4 ni sekali je. Boleh disekalikan lah. Nak diasingkan pun boleh, nak disekalikan pun boleh. Tak apalah, dia dah asingkan, kita asingkan jugalah. Mengetahui akan segala rukunnya dan sunatnya. Jadi maknanya dalam sembahyang tu macam-macam duk buat. Orang tanya, okey, ini wajib tak? Berdiri, wajib tak? Rukuk, wajib tak? I'tidal, dia kena beritahu lah. Wajib tu rukun lah. Rukun.
Kita boleh sebut wajib, kita boleh sebut rukun. Lepas tu tengok dia baca Fatihah, wajib tak? Lepas tu tengok dia baca surah, wajib ke tak? Dia kena jawab lah. Dan dia kena betul lah. Jadi dia kena tahu yang mana wajib, yang mana tak wajib, yang mana sunat, dia kena tahu. Macam mana kalau dia tak tahu? Dia tak tahu. Yang mana wajib, yang mana sunat tu dia tak tahu. Adakah tak sah? Belum tahu lagi. Mungkin tak sah, mungkin sah juga. Kalau dia tak tahu mana wajib, mana rukun. Dia tak tahu mana wajib, mana rukun dan dia buat. Kalau dia tahu mana wajib, mana rukun dan dia tak buat, tak sah juga. Dia buat. Dia buat semua. Cuma dia tak tahu mana wajib, mana rukun. Dia tak tahu mana wajib, mana sunat. Mana rukun, mana sunat. Dia tak tahu. Tapi dia buat semua. Kadang-kadang sah, kadang-kadang tak sah. Walaupun dia buat. Dia buat tapi tak sah. Sebab kadang-kadang. Macam mana? Dia tengok ni. Yang keempat. Sebab tu saya kata dua ni sekali je. Jangan diiktiqadkan yang fardu itu sunat. I'tiqad. Jangan dia pegang. Jangan dia kata yang wajib tu, fardu tu rukun lah. Sunat. Jika dia kata yang wajib itu sunat, tak sah. Tak sah. Sebenarnya dia terbahagi kepada tiga. Bagi kepada tiga keadaan. Kalau dia kata yang wajib itu sunat, tapi dia buat. Dia buat, bukan dia tak buat. Cuma kalau kita tanya wajib ke? Dia kata sunat. Sedangkan wajib cuma contoh Fatihah. Kenapa baca Fatihah? Baca lah sembahyang. Dia mau baca. Fatihah wajib ke sunat? Dia kata sunat. Tapi dia buat, tak sah sembahyang. Kenapa sujud ni? Sujud, kenapa sujud? Sembahyang mestilah sujud. Sujud tu wajib ke sunat? Sunat je. Tak sah sembahyang ni. Tak sah. Itu maksud jangan diiktiqadkan, jangan dia kata, jangan dia pegang, jangan dia kata yang wajib tu sunat. Satu lagi ni dia tak bagi tahu. Saya ambil daripada kitab lain. Kalau dia kata yang sunat itu wajib, biasalah pertukaran cuaca. Gini macam mana? Habis tukar habis. Bukan tukar suara je. Dengan tidur-tidur tukar. Siang jadi malam-malam jadi siang, bangun 3 pagi. Bangun 3 pagi tu Allah suruh tahajud dah tu. Sebelum ni payah nak bangun ni, bangun elok-elok cegah. Tak boleh tidur dah. Tak ada apa dah lah. 3 petang rasa nak tidur je. Pertukaran. Saya sampai kat Mekah, panas. Orang cakap, mesti sejuk ni. Dalam hati, kena scam dah aku. Bukan kena scam lah, kena ni. Duduk 5 hari, pergi ke Madinah, sejuk. Baru betul sejuk. Tukar dah kat situ. Balik-balik sini hujan. Memang pening. Tukar habis lah. Alah, batuk-batuk manja je. Takkan batuk-batuk sikit pun nak cuti. Kalau dia kata yang wajib tu sunat, tak sah sembahyang dia walaupun dia buat. Okey, satu yang tu sebut tadi. Kalau dia kata yang sunat itu wajib, sah sembahyang dia. Kenapa baca amin tu? Waladhdallin amin. Kenapa baca amin? Wajib, sah sembahyang dia. Kenapa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ni kenapa baca 3 kali ni? Wajib. Kenapa duduk di antara kenapa duduk tahiyat awal ni wajib, sedangkan tak wajib semua tu kan? Sah sembahyang dia. Apa lagi? Kenapa salam 2 kali? Yang kali kedua tu. Yang kali pertama tak apalah, yang kali kedua wajib. Semua yang sunat semua dia kata wajib. Sah. Tapi kalau yang wajib dia kata sunat, tak sah. Yang sunat kata wajib, sah. Satu lagi, dia kata dalam sembahyang ni ada wajib ada sunat. Tapi mana satu? Ada. Dia tidak menentukan yang mana wajib yang mana sunat. Tapi dia kata ada lah wajib, ada sunat. Aku tak kerti sangat tapi ada lah. Dalam duduk sembahyang banyak-banyak ni, rukuk baca itu, baca ini, macam angkat tangan ke? Angkat tangan ni, angkat tangan ni. Macam-macam kan? Bacaan-bacaan Rabbana lakal hamd macam tu. Ada wajib, ada sunat. Mana satu? Yang mana satu wajib, mana sunat? Ada lah. Jangan tentukan. Tentu je kalau kena-kena yang sunat dia kata wajib, mujur. Kena-kena yang wajib dia kata sunat, tak sah sembahyang lah. 3. Tu ada.
Itu jangan diiktikadkan yang fardu itu sunat. Jangan dikata yang wajib itu sunat. Kan? Tapi kita nak semayang hari kan. Teruk sungguh kalau tak tahu mana wajib mana sunat. 13 je pun. Bukannya banyak. Pemain bola sepak sampai pemain simpanan kita hafal. Yang tak pernah main kat padang tu, duduk je bawah, tak pernah ditukar sampai dia hafal. Tiba-tiba takkan 13 rukun tak boleh hafal kot, yang wajib, yang rukun. Habis, yang ketiga keempat. Tu syarat sah sembahyang ni. Jadi kalau macam mana nak selamat? Kalau tak tahu, buat aja, jangan tentukan yang mana-mana. Terus selamat. Yang kelima, suci daripada dua hadas. Ni standard lah. Suci daripada dua hadas. Bila sebut dua hadas, ada kecil ada besar. Maksud ada kecil, ada wuduk. Maksud suci daripada hadas kecil, ada wuduk. Maksud suci daripada hadas besar, kalau berjunub, mandi wajib. Gitulah. Ini standard lah. Jika dia tidak suci daripada dua hadas, dengan maksud dia berhadas kecil lah, tak ada wuduk, ataupun dia berhadas besar, maka tak sah sembahyang. Standard ni, syarat sah sembahyang yang kelima. Tak payah panjang-panjang ni, senang ni. Yang keenam, suci daripada segala najis pada badannya. Badan tak boleh ada najis. Tak boleh ada najis. Badan tak boleh ada najis. Bila sebut badan, kita lah badan. Satu lagi pakaian dan pakaian. Yang ketiga tempat sembahyang. 3, mesti suci daripada najis. Badan kita tak boleh ada najis. Tak boleh ada najis. Kalau ada najis, kita ambil tisu, kita lap. Katalah kena air kencing. Kencing kucing, kencing apa, tak kisahlah, kita lap. Dah? Tak bau dah. Kan? Dia ada wuduk. Batal tak air sembahyang ni? Weh, kena air kencing tu. Kalau terpijak tak sisyak. Macam masa dengar pula. Okey. Batal tak air sembahyang? Tak ada kena-mengena pun dengan batal tidak. Dia pun tak basuh, dia sembahyang terus, tak sah sembahyang dia. Sebab ada najis. Najis dah tak ada sebab dia ambil tisu. Nak menyucikan najis mesti dengan air mutlak. Bila lalukan air mutlak, hilang bau, warna dan rasa, maka barulah namanya suci. Boleh sembahyang. Tak payah ambil uduk lain lah. Tak boleh ambil uduk. Tu disasul tu nak cakap. Yelah, tengah seronok nak ngata orang. Tengah seronok. Siapa tahu cerita ni tahulah, siapa tak tahu buat-buat tak. Eloklah tengah ambil tahu lah benda-benda merepek je ni. Dia seronok sedap ngata orang ni, dia terlupa. Bukan tak tahu, takon tak tahu. Macam cerita apa? Piramli tu kan? Kan dia apa? Dia cari apa? Kutu babi. Dia ketuk. Buat apa tu? Kutu babi. Allah, habis air semayang. Kan dia kata gitu kan? Kena kutu babi, kena pegang babi sekalipun. Tak batal air semayang. Tak ada kena-mengena. Bukan batal, tak batal. Okay. Tak boleh ada kat badan najis. Tak boleh. Kalau ada, kena suci. Senang je nak faham. Selagi tak dilalukan dengan air mutlak, selagi itulah tak suci. Walaupun tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa sekalipun. Selagi tak lalu air mutlak, satu lalu. Bukan lalu je. Lalu dan bila air tu lalu kat badan, tak berubah air tu. Barulah. Selesai. Barulah jadi bersih. Okay. Badan. Mana-mana badan lah. Janji namanya badan. Dan sebab ni juga Nabi kata, Nabi kata, penghuni kubur ini diseksa kerana tidak istibrak tu kan. Yang Nabi pacak pelepah tamar tu kan. Masalah istibrak satu hal, air kencing dia keluar lepas dia dah basuh semua keluar juga, itu satu cerita lah. Tapi apa masalah keluarnya? Masalah bila air kencing tu keluar, kena dekat dia seluar, kena dekat dia, dan dia semayang, tak sah lah semayang dia. Lepas tu dia pakai lagi pakaian yang sama, tak sah lagi. Sebab tu jadi dia seolah-olah tidak sembahyang. Betul Nabi kata dia sedang diseksa kerana tidak istibrak dengan sempurna. Lepas kencing tu cepat-cepat je. Nak gimana cepat-cepat? Buang perhabis dulu.
Jadi bila macam tu menyebabkan ada najis kat badan, kalau dia semayang pun kira tak semayang. Okay. Dan jangan lupa, bila kita kata daripada badan, bukan masuk badan je. Bukan masuk badan saja, bukan. Badan memang badan, tapi sebenarnya ada kawasan yang orang tak anggap badan, sedangkan dia badan. Contoh, dalam telinga badan tak? Ni bukan dalam telinga yang kegendang ni telinga ni. Badan lah ni. Maka kalau ada apa-apa najis kat telinga, kena suci. Tapi bukan tahi telinga. Tahi telinga tu bukan tahi. Itu Melayu je panggil. Tahi telinga ada penuh poket tahi telinga. Dia ambil bubuk. Sah sembahyang dia. Tak ada masalah. Meleleh telinga tengah sembahyang. Tak. Jenis tahi telinga cair. Habis kena ngepek sama dengan isteri dia. Balik rumah kena. Menanah hai kata, meleleh hai tahi telinga aku. Contohlah. Habis basah ni yang tahi telinga. Sah sembahyang dia. Tak ada masalah. Sebab kita je panggil tahi. Sebenarnya dia bukan tahi. Dia macam daki. Daki kan bukan najis. Okey. Yang saya kata najis tadi, kalau apa adalah najis, tahi cicak ke apa ke ada najis. Apa lagi yang kita, dia badan tapi kita takut tak anggap badan, takut tak dianggap badan. Apa lagi? Lubang hidung. Ni. Sama juga, bukan tahi hidung. Tahi hidung tu bukan tahi. Orang Melayu je panggil. Tahi hidung ni daki juga sebenarnya. Daki hidung, daki telinga. Kita je panggil tahi pusat lah. Habis tahi kita panggil. Tahi ni najis. Hidung. Dalam masalah najis hidung. Kalau dalam hidung ada najis, najis betul lah. Bukan tahi hidung tu najis. Semayang tak sah. Macam mana najis boleh masuk hidung? Mana tahu. Kalau ada tu hukum. Cubalah cari contoh. Agak-agak. Dia bakar tahi. Ada orang buat baju ke apa, dia bakar dulu. Bakar tahi. Tahi lah, tahi lembu ke tahi apa ke dia bakar. Kan ada asap. Kan kalau bakar asap hitam, asap apa kan, kalau kita hitam kan. Bila bakar tahi, asap tu najis. Masuk lubang hidung. Dia ambil wuduk, tak basuh lubang hidung. Sembahyang. Saya cari contoh aja. Kalau ada contoh lain, bagi tahulah. Kalau setakat asap bakar sampah, tak najis. Biarlah hitam pun. Serombong, dua serombong, hitam. Tak ada masalah. Sebab itu, arang ke, kayu ke, daun ke, tak ada masalah. Ini kata, ambil tahi lembu dia bakar ke, contohlah. Maka asap, tadi asap najis. Kita duduk bakar-bakar, nak buat baju, nak jual. Contoh lah. Tapi hidung dia dah penuh lah dengan asap tadi. Hitam. Maka dia, sebelum sembahyang dia wajib basuh. Kalau tidak, tak sah. Dalam masalah tu. Sedangkan nak ambil wuduk, malah nak mandi wajib sekalipun. Tak wajib basuh dalam hidung, sunat aja. Kan? Tapi dalam masalah najis, dia jadi zahir. Dia wajib dicuci. Kena suci pada najis. Lubang hidung. Lubang hidung pun sampai sini aja. Tak payah sampai dalam ni. Yang ni je lah. Lebih kurang besar ni. Ni je, lebih kurang. Maksud badan lagi apa? Biji mata. Ni kira badan. Dalam masalah najis. Dalam masalah wuduk, dalam masalah mandi wajib, tak payah basuh biji mata. Jangan buat gitu. Rabun nanti kan. Nak wuduk basuh muka. Memang rabun. Sebab apa? Nak ambil wuduk kena basuh muka. Tak. Tidak. Dia dikira batin dalam masalah wuduk, dalam masalah mandi wajib. Tapi dalam masalah najis, dia zahir, wajib basuh. Apa hal pula dekat dalam mata ada najis ni? Bukan tahi mata macam tadi juga. Bukan. Tahi mata tu bukan tahi. Yang ni saya tahu. Saya tanya orang tua-tua dulu. Dia cakap, dia cerita, orang dulu kalau mata merah yang berjangkit tu, apa ubat dia? Sekarang pakai air mawar. Dulu pakai apa? Mata merah. Tidur, bangun tidur, jernih. Cari air, penuh tahi mata tak? Betul kan? Apa ubat orang dulu? Orang sekarang pakai macam-macam lah. Orang dulu. Tahun sirih. Lagi? Yelah. Lagi? Yang ni tak ada kena, memang boleh lah, tak apalah. Tapi tak ada kena-mengena lah dalam ini cerita. Jadi saya skip lah. Okay? Lagi?
Air kencing. Siapa cakap? Tahu betul air kencing. Orang tua cerita air kencing. Air kencing dia sendiri lah, jangan air kencing orang. Kalau lalu ambil kecing sikit. Dua sudu. Aku nak titik atas mata. Ambil berkat. Jangan buat kerja gitu, air kencing sendiri lah. Tak, memang orang tu. Yelah, cerita, okey. Kita 100 tahun je baru ada hospital, ada doktor. Ada tak 100? Rasa tak sampai kot. Baru 80 tahun je kot. 60 tahun baru ada doktor, ada hospital. 300 tahun lepas, nak cari apa? Cari tabib Tabib. Cari tradisional lah, perubatan tradisional tu lah. Dia kata, ini senang je. Kau balik, kencing, titik mata. Dia ambil, titik. Sehari 2 sihat. Lepas tu diorang ada buat kajian. Rupanya dalam kencing ni adalah kimia-kimia tertentu yang memang boleh ubat. Ada 1-2 kimia yang boleh melawan kuman tu lah. Tapi mata dia hancing. Ni nama mata berhancing. Tapi memang begitu lah. Kalau kena kencing mani penuh lah semua. Jadi saya nak cerita apa ni? Ada orang pakai ni, kejap. Orchid tu kan dia ni orchid, lepas tu dia punya batang dia gelembung gitu. Gelembung. Dia patah benda tu. Ada sikit lah macam getah ke air, dia sikit je, tak banyak. Payuk tekan dapat setitik 2 titik buah kat mata ada. Saya pernah tengok juga nampak gitu. Tak apalah, yang lain-lain tu tadi tak nak ceritalah. Yang kita nak cerita air kencing tadi. Lepas dia buka mata, sebab sakit, boleh tak berubat dengan najis? Boleh. Boleh je berubat dengan najis. Jika tak ada ubat lain. Jika ada ubat lain, baru haram berubat dengan najis. Dia ada syarat dia. Macam insulin dulu. Tahu insulin dulu semua bukan lembu, babi. Insulin. Dia injek kat perut tu. Dulu tu bila? 10 tahun lepas kat belakang kot. Siapa injek 10 tahun? Maknanya dah masuk banyak tu. Tapi masalahnya, boleh ke pakai babi? Ada tak ubat lain? Tak ada. Tak ada. Boleh. Sekarang dah ada lah Dengan cerita ada orang dia pergi klinik swasta, dia pergi hospital swasta. Siap doktor tu tanya lagi. Nak insulin babi ke lembu? Siap dia tanya nak babi ke lembu? Nak bagi tahu tu lah. Patutnya kita kenalah cari saintis-saintis buat daripada lembu kan. Berapa lama? Vaksin dulu pun sama juga kan. Dulu punya. Dia nak membiakkan tu kan. Membiakkan tu pun guna benda-benda pelik gitu. Guna apa? Pusat pula. Tali pusat. Tali pusat lah apa. Macam kita dengar. Benda tu benda haram. Tapi boleh tak nak buat ubat? Boleh. Jika tak ada, jika itu je yang mujarab, yang lain tak ada. Jadi tak ada masalah pakai najis. Cuma nak beritahu, kalau nak semayang, ambil wuduk, tak basuh biji mata, tak sah semayang. Itu je nak cerita. Sebab kan yang tadi kata tadi, suci daripada badan. Jangan ingat badan-badan aja. Termasuklah telinga. Bukan dalam telinga gendang telinga yang boleh masuk jari je. Ni, dalam ni, kalau ada. Manalah tahu, titik air kencing dalam telinga juga ke? Mestilah meleleh-leleh sikit. Nak semayang wajib basuh yang kat sini. Tapi jangan masuk kat gendang. Betul jadi pekak pula. Maksudnya yang tempat zahir tu. Mata, mulut, nak mandi wajib, nak ambil wuduk, mulut tak wajib basuh, sunat. Tapi dalam masalah najis, kalau nak semayang, ada najis dalam mulut, tak sah semayang, kena basuh. Apa hal pula ada najis dalam mulut ni? Kemang tak kambing ke apa? Tengok bulat-bulat hitam comelnya. Macam makjun pun ada. Terai sebiji pun ada. Apa yang ada dalam mulut ni? Bukanlah. Apa boleh jadi? Darah. Janganlah. Pelik sangat. Darah. Bila berdarah, mulut berdarah, dia ludah, putih. Lepas tu semayang. Mana boleh wajib qoma. Sebab nak hilangkan najis sama je. Lalukan air mutlak. Kecuali dia ada penyakit, gusi berdarah. Memang sikit-sikit berdarah itu dimaaf sebab penyakit. Ada orang sikit-sikit berdarah. Itu tak lewat apa lah. Malah dia telan pun dimaafkan. Telan darah. Kita yang bukan sakit gusi berdarah ni, kadang-kadang je time-time dia jadi berdarah, tak dimaafkan. Telan berdosa. Dan kalau ludah-ludah putih, wajib dia qoma dengan air mutlak baru semayang.
Kalau ambil wuduk tu wajib qoma lah kita kata. Sedangkan qoma tak wajib. Tiba-tiba jadi wajib bagi dia untuk semayang tadi. Okey. Biarlah. Dan pakaian. Pakaian pun tak boleh. Pakaian tak boleh dia najis. Pakaian dalam, pakaian luar, pakaian sangkut. Ni pakaian sangkut dia panggil. Pakaian pakai. Ni pakaian yang dipakai. Ni pakaian yang disangkut. Pakaian yang diletak. Kalau letak serban je ni kan. Pakaian yang diletak ke, disangkut ke, dipegang ke, sama-sama pegang. Dia pegang ni. Sembahyang, dia pegang ridak. Sayang ridak mahal. Dia pegang ni. Dia tak pakai. Allahu akbar. Allah, sami Allah memang. Kira pakai juga. Saja saya buat contoh. Kira pakai juga. Kira pakaian. Apa lagi? Yang dalam ke, yang luar ke? Apa lagi? Stokin, apa lagi? Kasut. Kalau pakai kasut lah nak sembahyang. Dia pakai kasut. Pakai kasut. Mesti suci daripada najis. Kalaulah kasut dia tadi ada najis kat bawah dia pakai. Tengah sembahyang tu dia pakai. Tak sah sembahyang dia. Sebab pakai itulah pakaian sebut dia, pakaian. Kalau dekat kasut dia ada najis kat bawah lah, tapak-tapak ada najis. Dia nak sembahyang, dia pecat kasut, dia pijak atas kasut. Sah. Nampak? Faham dia punya kaedah tu. Dia pakai kasut berjalan. Dia nak sembahyang. Katalah masuk hutan ke apa. Takkan dekat rumah buat kerja gitu kan. Masuk hutan ke bagaimana ke. Kemudian sembahyang pakai kasut je lah. Sedangkan bawah kasut dia tak ada najis. Bawah tapak-tapak. Kalau tak ada najis pun, pernah pijak najis, dia tak basuh dengan air mutlak. Maka masih lagi bernajis. Dia pun sembahyang tanpa pecat. Maka sembahyang dia tak ada sah sebab dia telah memakai pakaian. Walaupun namanya kasut. Macam mana nak selesai? Susah. Keluarkan je kaki, pijak atas dia. Itu bukan pakai. Sebab tu kita sembahyang atas sejadah. Yang mana bawah sejadah tu ada tai. Sah. Dia pergi reban ayam. Reban ayam penuh tai. Dia sembahyang tu letak. Ni bukan suruh buat. Nak bagi faham kaedah baikah. Ambil sejadah letak. Dia kata lembut macam dalap. Tak kena sikit pun najis kat dia. Najis kena kat sejadah. Dia sembahyang atas sejadah. Dan dia tak kena sikit pun dengan najis tadi. Sah. Walaupun ada bau-bau. Sah. Dengan syarat najis tadi tak menyerap naik ke. Itu tak boleh lah. Ada menyerap naik kena dia. Sah. Sama lah macam kasut tadi. Tak ada masalah. Tapi kalau pakai, malah ulama bahas lagi. Jika nak sembahyang macam tadi yang kata sejadah bawah tu najis tadi, tak ada masalah. Pastikan dia kata, kaki itu ketika sujud jangan melekat. Masa sujud, biar kaki itu jangan melekat dengan sejadah tadi, yang bawah tu ada tarik tadi. Jika kalau kaki basah ambil wuduk ke apa, atau dia melekat, masa sujud, sejadah tu ikut naik. Kan kadang-kadang kan, sejadah tu ikut naik. Sejadah yang nipis, sejadah yang tebal dia tak ikut, sejadah nipis. Yang murah tu, dia ikut naik. Dia dah jadi pakaian, batas sembahyang. Sebab sujud, orang sujud, kenapa sejadah sujud sekali? Sebab sejadah tu telah melekat dekat kaki. Melekat sikit aja basah kan? Tak sah. Tapi kalau tak melekat, sujud macam biasa semua. Tak ada masalah. Itu hukum fiqh. Okay, selesai. Pakaian. Dan tempat sembahyang. Satu lagi saya pakaian ni saya baru perhatilah dekat sana ada orang tawaf dan sebagainya, dia bawa anak baby kadang-kadang bila lalu kan sesak-sesak, anak tu nangis, kencing, terberak, pakai pampers lah. Sah tawaf dia. Tawaf, cerita tawaf lah. Tak cerita sembahyang. Kalau lepas sembahyang, cerita sembahyang lah. Tengok ada juga yang pegang. Tak sah. Memanglah bacalah hadis-hadis riwayat-riwayat. Ada orang bawa anak pergi tawaf gitu gini. Nabi sendiri atau sahabat-sahabat dukung anak tengah sembahyang, masa sujud letak kat tepi kejap ataupun peluk gitu sebagainya. Tapi jangan lupa, ada peraturan yang perlu dipatuhi. Bukan boleh ambil gitu aja cerita tu. Dia bawa
anak duk ketuk-ketuk terberak-berak. Bawa mana boleh? Yang kecil-kecil bawa anak tu pergi buat umrah tu buat apa? Tak boleh tinggal anak ke apa. Itu dikira pakaian jugalah. Maksudnya dia mendukung anak tu. Anak tu berak, tak kena dia. Maka tak sah tawaf dia, termasuk semayang tak sah. Tak sah. Tapi kalau sekadar pegang, tak ada masalah. Anak tu dah londeh dah. Diaper tu lama kan tak tukar, baru kejam-kejam. Logi dia tu. Dah lama dah tak tukar, dah londeh dah. Gini ya gerak. Mak dia tengah semayang. Dia pegang kain. Tak ada masalah. Dia pegang, tak ada masalah. Jangan dia apa? Maksudnya jangan didukung. Ataupun mak dia tengah sujud, dia naik atas mak dia. Nak gurau, budak-budak. Naik aja batas semayang. Sebab dikira ada najis. Walaupun tak kena. Kenapa tak kena? Sebab ada dalam bekas dia tu lah. Dalam dia punya pimpus. Dikira menanggung najis. Sikit pasal pakaian. Dan tempat semayang. Apa maksud tempat semayang? Tempat semayang kena suci daripada najis. Maksudnya, tempat yang ketika berdiri, badan kita kena tempat tu. Itulah tempat semayang. Satu, kita berdiri. Bagi orang lelaki, berdiri. Berapa besar tempat semayang dia? Berapa inci? Inci ke apa? Kaki. Berapa inci lah? Berapa inci tempat semayang dia? Ketika berdiri. Alah, berapa? 7-8 inci macam tu tak? Alah, sejengkal dua gitu. Yalah tapak kaki je lah masa berdiri. Tak, depan tu nak sujud, nanti dia masa berdiri. Tu je tempat semayang. Jadi tempat semayang bagi orang lelaki, ketika berdiri lebih kurang besar ni je. Jadi kena suci daripada najis, besar ni je. Ketika berdiri, belum habis lagi ketika berdiri. Ketika rukuk, sama juga. Besar ni je. Besar ni apa ni? Kaki dia tu lah yang dipijak tu. Tu masuk besar ni, lebih kurang je ni. Ketika sujud, banyak sikit tempat semayang ni. Tempat yang kena lah. Kena baju, kena jubah, ataupun kena tangan, kena badan. Jadi, kaki tadi kekal banyak tu juga. Lepas tu sampai ke betih ni, dia turun kain ataupun seluar ataupun jubah akan turun. Kat situ tu semua tempat semayang nama tu. Sebab jangan kita faham tempat semayang ni sejadah. Takut tak faham tu lah. Sejadah dia besar, dia beli sejadah yang mahal besar. Ada najis tepi ni. Semayang aku tak sah lah sebab tempat semayang aku ada najis. Bukan tu tempat semayang, bukan maksud tu. Tempat semayang maksudnya ketika berdiri, tempat yang bersentuh lah. Tempat yang bersentuh dengan dia, iaitu besar ni je lah. Kaki je lah bersentuh. Ke dia semayang sekali dengan empat tangan, dengan tangan-tangan, kaki je kan. Tapi kalau dia semayang duduk, jadilah tengoklah. Kalau dia semayang duduk di bawah, jadilah besar sikit masa dia sepatutnya berdiri tu. Kalau dia semayang atas kursi, sama je lah atas kursi. Kalau ni tu lah. Okay. Jadi bila rukuk, masih lagi besar ni aja dia perlu jaga. Bila sujud, besar sikit. Tempat dekat tu, tempat yang kena kain dia sekali lah. Kain ke jubah dia kena. Lepas tu, bawah perut kena kosong tak biasanya? Ke jubah besar sangat sampai kena ke lantai? Tak sampai kot. Kalau besar sangat maknanya, bawah perut bukan tempat semayang. Bawah perut bukan tempat semayang. Sebab apa? Masa sujud tak kena pun. Maka kalau bukan tempat semayang, ada najis, tak ada masalah. Tai lembu dekat bawah perut, masa sujud bawah perut tu, bertentangan dengan perut tu lah, masuk bawah perut besar. Bukan tai lembu, tai anjing ada pun sah. Sebab tu bukan tempat semayang, atas jadah dia. Anjing berok atas jadah dia, contoh. Tak ada masalah, sah. Sebab itu bukan tempat semayang, tapi itu sejadah lah. Jadi saya nak bagi faham tempat semayang tu apa, tu je. Lepas tu tempat tangan dua, kalau kena sikit ni, termasuklah tempat yang kena ni dahi. Gitu lah. Lebih kurang kalau dalam sejadah tu berapa peratus? Lelaki ya, lelaki 50% ada daripada sejadah. Tak sampai tak? Tak sampai, 40 lah. Itu dah tempat semayang bagi lelaki, 40% daripada sejadah. Itu pun bergantung masing-masing, tengoklah masing-masing. Bagi orang perempuan, lain. Tempat semayang dia tak sama. Kadang-kadang sejadah besar tu, tempat semayang dia keluar daripada sejadah ni. Sebab apa? Kalau salah faham tempat semayang ni, salah faham lah hukum nanti.
Dia kata tempat semayang tu sejadah. Dekat luar sejadah tu ada najis. Masa dia semayang, kain dia habis sampai terkeluar. Kan pakai kain besar. Terkeluar. Terkena. Tak apa, bukan tempat semayang tu. Tempat semayang sejadah je. Bukan kira gitu. Orang perempuan lagi. Masa berdiri tu bukan besar ni. Dah besar ni lah kot. Dia punya kain tu kan sampai ke bawah. Masa rukuk sama lah. Masa sujud berapa persen? 90 ke 100? 90 lah kot. Banyak sangat 100 tu. Melampau macam ni pun sujud. Rasa sujud tu rasa dalam 90% daripada sejadah. Jadi hati-hatilah. Itu maksud tempat sembahyang. Takut orang salah faham. Okey? Seterusnya habis. Suci daripada segala najis pada badan. Tak boleh ada najis. Pakaian. Dan tempat sembahyang. Najis tu apa? Tu kena masuk bab lain lah. Najis mughalazah ke, mutawasitah ke, najis dimaaf ke, tak maaf ke, tu bab lain. Cuma najis secara umum. Ketujuh. Syarat sah sembahyang juga. Langgar yang ni tak sah sembahyang. Menutup aurat. Daripada pusat sampai kepada lutut bagi lelaki. Pusat sampai lutut bagi lelaki adalah syarat sah sembahyang, mesti tutup aurat. Cuma apa perbezaan, kalau orang tanya, apa beza tutup aurat dalam sembahyang bagi lelaki lah, perempuan kejap lagi. Apa beza tutup aurat dalam sembahyang dengan tutup aurat luar sembahyang? Bukan beza dari sudut jarak apa dari mana ke mana, had, bukan. Had sama je, pusat sampai lutut kan. Apa beza? Ada beza. Asal soalan ni aras tinggi tak soalan ni? Tak aras tinggi kot, soalan biasa kot. Apa beza di antara tutup aurat, kita lelaki kan, tutup aurat dalam semayang dengan tutup aurat luar semayang? Apa beza? Jangan bila sebut macam tu mesti orang nak cakap had tak? Pusat sampai lutut. Bukan cerita had, selain pada had. Apa beza? Had pun mana ada beza? Had tu juga. Apa beza? Apa beza tutup aurat dalam sembahyang dan luar sembahyang? Tutup aurat dalam sembahyang. Tutup aurat dalam sembahyang, tutup aurat luar sembahyang. Wajib tutup aurat dalam sembahyang kerana wajib tutup aurat. Benda. Dengar je dulu. Nanti baru faham. Wajib tutup aurat dalam sembahyang kerana wajib tutup aurat. Wajib tutup aurat di luar sembahyang kerana haram dilihat. Baru faham. Tu beza dia. Wajib tutup aurat dalam sembahyang kerana wajib tutup aurat. Wajib tutup aurat luar sembahyang kerana haram dilihat. Lepas tu wajib tutup. Maknanya wajib tutup aurat di luar sembahyang kerana haram dilihat. Kalau tak ada orang lihat, boleh tak tutup aurat? Boleh lah. Boleh tak keluar rumah tak tutup aurat, belanja okey? Boleh. Tengok ada basikal, naik basikal tu. Boleh tak? Boleh. Kampung tu tanah semua dia beli. Dia buat pagar elektrik lagi. Tak ada orang boleh masuk. Tak ada. Yang ada burung beruk tengok batang. Oh, abaji ni. Power. Sebab tutup aurat di luar sembahyang kerana haram dilihat oleh manusia. Bukan haram dilihat oleh jin. Bukan haram dilihat oleh malaikat. Cuma malu kat malaikat lah. Bukan haram dilihat oleh binatang. Bukan haram dilihat oleh manusia. Sekarang tak ada manusia yang lihat. Boleh tak nak tutup? Boleh lah. Sebab tutup aurat di luar sembahyang kerana haram dilihat. Okay. Tutup aurat. Okey, kalau dia duduk dalam gelap, boleh tak dia tak nak tutup aurat? Ada 3 orang dalam satu kawasan, bilik ke rumah ke rumah ke bilik ke, gelap gelita, memang gelap. Dia sendiri tak nampak diri dia sendiri. Boleh tak 3-3 ni tak tutup aurat? Tanya okey. Boleh. Yang tak boleh bersentuh, itu memang tak boleh. Yang tak boleh bila tengok apa tak nampak. Boleh.
Sebab apa? Tutup aurat di luar sembahyang haram kerana haram dilihat. Dah, duduk dekat-dekat pun tak nampak. Maka boleh lah. Cuma ada setengah ulama kata makruh. Sebab pernah sekali isteri Nabi ada bersama Nabi dalam rumah, kemudian datang seorang sahabat buta. Kemudian dia relax je lah. Mungkin ada aurat sikit kan, tak pakai tudung ke apa, tak tahu kan. Mungkin nampak-nampak sikit kan. Relax je lah, dia buta. Nabi kata, kenapa? Orang masuk kan? Asal tak aurat? Dia kata, bukan nampak buta. Tahu tak Nabi jawab apa? Ya, dia buta, tapi mu tak buta. Kita fikir balik. Macam mana? Nabi kata itu. Jadi maka kat situ ulama khilaf. Ada ulama kata, kalau lelaki dengan perempuan, walaupun buta, wajib juga tutup aurat. Walaupun tak nampak. Kalau lelaki dengan lelaki, sunat tutup aurat. Seorang buta, seorang celik. Okay. Yang celik itu, dia dah aurat, tak berdosa. Sebab apa? Sebab wajib tutup aurat di luar sembahyang kerana haram dilihat. Dia nak lihat apa, dia buta. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan, ada ulama kata haram sebab peristiwa tadi lah. Nabi larang. Nabi kata, memanglah dia buta. Mu tak buta. Jadi mungkin, maka dengan hadis tadi, ulama kata untuk perempuan dan lelaki, tetap juga wajib juga lah. Lagi logik lah juga. Dia kena berat sikit lelaki dengan perempuan ni. Lelaki dengan lelaki tu dia ringan sikit. Kalaulah dalam sembahyang, wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Ya? Kalaulah orang nampak ke, orang tak nampak ke, tetap juga wajib tutup aurat. Kalau tidak, tak sah sembahyang. Itu beza dia. Dalam gelap gelita, dia sendiri tak nampak diri dia sendiri. Boleh tak sembahyang telanjang? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Bukan kerana orang tengok ke orang tak nampak. Sebab itu beza dia. Padahal dalam satu bilik tadi, gelap dengan gelap, boleh je sama-sama telanjang. Jangan buat maksiat dah. Boleh je. Sebab tu di luar sembahyang. Dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Sebab tu lah, kalau langsung tak ada baju, tak ada apa, sebenarnya ada baju pun tak ada masalah. Kalaulah nak sembahyang, boleh aja ambil lumpur, tepek aja daripada lutut sampai pusat. Ambil lumpur, hilangkan warna kulit kita. Kata lumpur hitam ambil, tepek, sembahyang, sah. Walaupun tak pakai apa-apa. Satu lagi syarat. Wajib tutup aurat dalam sembahyang dan luar sembahyang. Sekejap kita sambung cerita lumpur tadi. Bernafas dalam lumpur ni. Sekejap kita sambung cerita yang tu. Dalam sembahyang, wajib tutup aurat. Maksudnya hanya wajib tutup warna kulit. Had sama, pusat lutut. Had pusat lutut. Jangan cerita lain. Had memang sama. Wajib tutup warna kulit. Itu maksud wajib tutup aurat dalam sembahyang. Wajib tutup aurat luar sembahyang, wajib tutup warna kulit dan bentuk. Dua. Lain beza, itu beza. Jadi dalam sembahyang, kalau dia sembahyang, dia pakai seluar orang bawa basikal racing tu. Kan seluar ketat tu. Tapi yang sampai lutut lah. Bawah lutut, straight sampai atas pusat. Tu je dia pakai. Habis, ketat tu. Berketul-ketul nampak habis tu. Habis lurah semua nampak. Dia sembahyang, sah. Tapi boleh tak buat pergi jalan? Ataupun buat lumba lah. Buat lumba kan? Haram, tak boleh. Tak kira dia menang dapat mewakili negara ke, mengharumkan nama negara ke, dia tak kira. Tak boleh. Sebab wajib tutup aurat luar sembahyang, wajib tutup warna kulit dan bentuk. Malah bentuk-bentuk, ada panggil aurat mughallazah. Kelakarlah sikit bunyi lah. Macam najis mughallazah pula. Aurat mughallazah tu lagi-lagi tak boleh nampak bentuk. Kemaluan depan belakang. Dia panggil aurat mughallazah. Berat aurat ni. Lagi tak boleh nampak bentuk. Ini pakai kepak habis. Lalu dia pakai. Kita pun tak apa lalu nak tengok. Maka kalau dalam sembahyang dia pakai gitu, sah. Tak berdosa pun. Habis tu kalau orang tengok bab lain. Orang tengok orang tak boleh tadi. Cerita kalau dia sembahyang dalam bilik, pakai seluar. Seluar apa ni? Seluar dulu kan dia racing.
basikal. Lama tak bawa, teringat tengok seluar. Nak sembahyang pakai lah. Sah dalam bilik. Tapi jangan buat atas surau je lah. Buat atas surau haram sebab orang tengok tadi, bukan sebab sembahyang. Sebab tu kalau pakai lumpur pun sah tadi. Dia kata hari ni aku nak sembahyang tak nak pakai kain lah rasa. Tak nak pakai seluar. Turun cari lumpur buat dari rumah. Cat pun boleh tapi payah nak buang apa tu. Nak pakai tina. Habis menggelupur saya nak buang. Pun boleh sungguh kalau katalah dari sudut hukum boleh. Dia ambil cat, tak nampak warna kulit, berubah warna kulit dia tak nampak. Boleh sembahyang. Boleh. Atau ambil arang, ambil apa, ambil selut. Dalam kitab ada sebut ni. Biasanya berlaku dalam hutan. Kemudian dia sembahyang. Malah kalau dia keruhkan air tu, air tasik apa dia keruh, pijak bagi keruh. Dia sembahyang dalam keadaan telanjang lah cerita ni. Sekat pusat. Boleh, sah. Cuma nak sujud macam mana tak tahu. Nak sujud pun pusing-pusing pula nanti. Tapi kalau katalah boleh, tak ada masalah. Sebab dalam masalah sembahyang wajib tutup aurat. Dalam masalah sembahyang wajib tutup aurat. Dan apa yang wajib adalah tutup warna kulit sahaja. Apa yang kita tutup pakai elok-elok ni sunat. Okay, habis. Bagi laki-laki, sikit lagi bagi perempuan, last. Bagi perempuan dan sekalian badan bagi perempuan melainkan mukanya dan dua tapak tangannya. Seluruh badan yang wajib tutup dalam sembahyang kecuali tapak tangan ni, pergelangan lah, maksud tapak pergelangan. Boleh dedah kalau nak, kalau tutup pun bagus, ya. Dan muka boleh dedah, muka sini. Boleh dedah dalam sembahyang. Dalam masalah tangan sunat tutup. Perempuan sunat tutup. Muka makruh tutup. Makruh tutup muka dalam sembahyang. Walaupun dia pakai purdah sekalipun. Dia pakai purdah nak sembahyang, sunat muka. Makruh tutup. Janganlah cerita penyakit COVID apa tu penyakit. Penyakit cerita lain. Ni cerita normal, hukum normal. Jadi maknanya tapak tangan sunat tutup. Memang dah elok dah, memang orang tutup lah. Muka sunat tak tutup. Tapi kalau dia elok jaga muka, tak nak bagi orang tahu, pakai purdah. Tiba-tiba tak sembahyang pakai orang intai, nanti kan dah lah tak tutup sangat. Orang kenal, orang tengok pula. Kalau dia tutup tak apalah. Kalau selagi boleh jaga, buka ketika sembahyang saja. Okey. Perempuan pula tutup semua tadi lah. Tutup semua. Macam mana sebuah? Tutup semua kaki-kaki sekali semua. Biar seret. Di jalan tu dengan dia punya kain sembahyang tu seret sekali tu. Kalau dia berjalan keluar sampai rumah bawa balik sampah-sampah sekali. Lagi bagus. Lagi macam tu lagi bagus. Tu perempuan. Perempuan lagi. Lelaki lebih dia panggil isbal. Makruh. Ada ulama kata haram. Bawah buku lali dia panggil isbal. Kalau labuh bawah buku lali dia panggil isbal. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Nah, sebaik mazhab Syafi'i dia tengok niat. Kalau niat nak belagak haram. Nak sebab kalau labuh tu kan rasa bangga haram. Kalau bukan niat tu beli dah panjang macam tu nak macam mana nak jahit mana kedai jahit tak tahu, pakailah dulu. Itu makruh je. Tapi bagi perempuan lagi labuh. Tiap-tiap 3 bulan suami dia kena beli baju baru. Apa taknya koyak habis, lagi bagus. Bukan bagus beli baru koyak, bukan. Bagus tu maksud labuh, lagi bagus. Sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang. Ya. Dalam sembahyang tutup. Ketika sembahyang jangan ada yang terbuka. Tiba-tiba ternaik ke terbuka ke dia dekat muka ni, jangan. Kalau dia sembahyang tak pakai kain telekong tu, dia akan pakai baju biasa tu kan. Hati-hati ni, lengan ni. Kacing. Takut-takut ni terbuka. Nampak? Batal. Apa lagi? Kita dekat Nusantara ni pakai 2 lapis. Ya, biasa kan kain telekong 2 lapis orang perempuan kan. Biasa tengok ke tak peduli.
Satu atas, satu kain. Kalau boleh lepas ni jangan beli dah lah. Kalau boleh. Yang dah ada, pakailah sampai buruk. Kalau ada modal lebih, beli baru. Jangan beli dua dah. Tak, bukan haram yang kata, Allah habislah, haram lah, letak semayang lah, aku punya semayang tak sah lah selama 30 tahun. Bukan. Cadangan. Dia beza orang mengaji dengan orang ikut-ikutan, dia ada beza. Dia tak sama. Kalau boleh, dah jangan belilah. Yang dua tu, yang satu sampai ke lutut ke sampai ke perak. Satu lagi sampai yang kain sampai ke bawah. Habis nak beli yang mana? Beli yang satu. Masuk terus satu. Tak kisahlah yang satu yang ada tangan, ada keluarkan tangan, dia berat tepi. Macam mana ada keluar tangan? Boleh. Yang tak ada tangan tak apa. Yang penting satu. Kenapa? Kerana tak semualah, tapi kebanyakannya. Bila dia sampai dekat peha ataupun kat lutut. Kat lutut, kalau bawah pada lutut, biasanya tak ada masalah lah. Tapi kalau dah bawah pada lutut, macam tak ada function pula, dia punya kain tu apa sangat. Kan? Biasanya kat lutut atau atas sikit lutut. Lepas tu bawah ada kain kan. Kat mana boleh jadi masalah? Tak semestinya salah, tapi boleh jadi masalah. Pertama, bila pakai kain telekung, tak kain tu, kain semayang tu, dekat dalam tak pakai baju atau pakai t-shirt ke dalam. Bila kain atas tu dia bergerak ke depan, masih tak bergerak-gerak, Allah rukuk sujud tu, dia akan bergerak-gerak kadang-kadang. Macam kita nak angkat tu, kalau lah kata dia pendek sikit, masa nak angkat tangan tu, angkat silap-silap dah makin pendek tu dia punya tu. Saya nak sebut tak kerti. Masa angkat tangan Allah kan, dia naik atas, yang bawah tu sampai ke mana? Sekarang ni tadi ke lutut dan dah naik ke peha ke naik ke mana tu kan? Masih lagi tak terbuka, bukan cerita terbuka. Kadang-kadang dia terbang ke depan. Kalau jenis-jenis perempuan semakin tolak-tolak. Allah, tolak. Berkebar, betul slow. Kan? Masa tolak-tolak tu, waktu tu yang kalau orang intai kat bawah kat tepi sini lah kot. Kalau je, memang tak ada orang intai pun. Nampak apa? Leher. Nampak apa-apa lah. Kut bawah. Batas semayang. Tapi kalau dia semayang, terkening elok. Allah. Semi Allah. Rapat je kain tu. Dengan badan dia rapat. Lari sikit, naik sikit je. Kipas pun tak boleh nak pasang sangat. Jadi dia tak ke depan. Tak ada masalah. Atau sentiasa dia berjaga-jaga, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang nak cepat, masa duk bangun tu, Allah. Masa duk bangun tu, sujud nak bangun tu. Masa nak angkat tangan, Allah kan. Dia akan ke depan kain tu. Tambah kipas pula, dia akan ke depan. Jika dia pakai elok, dalam tutup habis, tak ada masalah. Dalam tu, tutup. Tapi biasanya dalam pakai t-shirt, pakai apa, tak pakai apa. Nampaklah sini kan, kalau tengok kau tu. Tak ada orang intai pun. Bukan cerita orang intai tak intai. Janji nampak je. Betul. Macam tu juga yang saya pernah cerita dulu kat sini. Pernah cerita tak? Lupa lah. Orang lelaki lah. Kalau dia tak pakai baju, dia tutup kat pusat. Atas pusat, dia pakai kain plekat aja. Sah sembahyang dia. Lutut ke bawah, sampai ke betis, pusat atas. Dia ambil kain plekat dia kilah. Sah. Tapi boleh jadi tak sah. Kok mana? Kalau badan dia berisi dan dia kilah tu kuat sikit. Bila dia kuat sikit, isi kat tepi ni yang maju ke hadapan ni, yang hidup menandakan hidup dia senang ni, ya. Bila dia tu, dia akan isi ni akan pergi ke belakang. Dia lari kejap sebab kita kilah lah kuat. Bila dia pergi ke belakang, kat belakang ni, kat tulang belakang ni dia akan pelok masuk ke dalam. Dia ada lubang kat situ. Lurah dendam. Jika semayang tak sah sebab ada lubang. Sama je lelaki tadi, sama je. Tak ada orang intai pun. Bukan cerita orang intai, tak ada orang suluh pun. Gelak, nampak gelak jelita. Tetap juga tak sah sebab ada lubang kat celah tu. Caranya masuklah apa-apa kat celah-celah tu. Ya, macam tu juga orang perempuan. Bila dia ke depan tu, ke depan, kain tu ke depan, dia boleh nampak kat situ, maka tak sah. Tapi kalau semayang elok-elok, Allah, sami Allah, seluk. Tak bergerak pun kain dia, duduk gitu-gitu je. Tak ada masalah. Jadi kenapa nak ambil risiko? Pakai je lah yang satu terus ke bawah. Apa masalah? Tak payahlah ambil risiko. Ada alasan nak suruh suami beli lagi yang baru. Carilah yang macam-macam. Tengok ustaz cakap tadi.
Habis kalau saya tak sah macam ni, abang nak tanggung. Beli. Kat Shopee tak nak. Shopee yang murahnya, made in China, tak mau. Nak yang asli lah boleh. Tapi yang ada jangan buang. Pakai aja, tapi hati-hati je lah. Hati-hati, slow. Dan biasanya kalau kain itu sampai bawah daripada lutut, biasanya tak ada masalah ni lah. Sebab dia tak boleh pergi sangat, sebab dia besar kan. Yang sini cerita lutut ke atas. Dia punya kain yang atas tu lutut ke atas. Habis. Cukup lah, itu je lah. Masuk kita yang ke-8, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ada 2, dan ke-9 menjauhkan daripada segala yang membatalkan, seperti berkata-kata dan bergerak. Nampak macam pendek aja tapi panjang juga ni. Menghadap kiblat dengan yakin atau zon. Selama ni yakin tak menghadap kiblat? Yakin kena ukur dengan benang. Tarik daripada sini, tarik sampai betul-betul depan Kaabah, kat Hajarul Aswad. Itu yakin. Seorang pegang. Mu pegang benang ni, mu tarik dia. Aku tunggu sini. Itu baru yakin. Dia bahas akan datang. Tasbih kafarah dan nusrat. Syada la astaghfiruka wa atubu ila alladhina amanu wa 'amilus